Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, pertamanya kita bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan ini dengan kita berkongsi dengan satu tajuk yang sangat penting, khasnya kepada pemburu-pemburu yang memburu keampunan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Lailatul Qadar ataupun malam Al-Qadar. Jadi apakah kelebihan malam Al-Qadar ini? Jadi satu naluri manusia ini untuk kita ingin mendapat tahu tentang untung sesuatu perbuatan yang kita ingin lakukan. Naluri kita, apa saja kita nak buat sesuatu, kita akan tanya, apakah untungnya kalau saya buat demikian? Apakah untungnya kalau saya melakukan ini dan itu? Jadi untuk kita lebih bersemangat, kita ingin sama-sama mengupas apakah untungnya seandainya kita ini direzekikan menjadi tetamu Lailatul Qadar. Jadi apakah untung Lailatul Qadar itu? Allah sebut dalam surah yang biasa kita baca, surah Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadri. Kan Allah sebut bagaimana Lailatul Qadar itu untungnya ialah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Bahawa yang pertama, kelebihan Lailatul Qadar itu ialah, untung Lailatul Qadar itu ialah malam Al-Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi 1000 bulan ini telah dihitung oleh para alim ulama, iaitu 1000 bulan ini menyamai 83 tahun 4 bulan. Alkisahnya pada satu hari Nabi SAW bercerita kepada para sahabat baginda, di mana pada zaman Bani Israel itu ada 4 orang yang mendapat title sebagai abid. Dan dikatakan pada zaman Bani Israel, seseorang lelaki yang ingin mencapai tahap abid mestilah beribadat selama 80 tahun, tanpa melakukan sebarang maksiat. Mana-mana lelaki yang berjaya mengabdikan daripada Allah Subhanahu Wa Taala selama 83 tahun, maka dia boleh dianugerahkan menjadi seorang mendapat title abid, ahli ibadat, kaki ibadat. Jadi perkara ini menghairankan para sahabat Nabi. Lalu dikatakan datang turunnya Jibril memberitahu kepada baginda SAW bahawa tidak perlu para sahabat ini merasa pelik dengan ibadat 83 tahun Bani Israel ini untuk mendapat abid. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menganugerahkan kepada Nabi Muhammad dan umat Muhammad satu peluang yang lebih baik daripada peluang tersebut, iaitu hanya beribadat satu malam saja, yang di malam Al-Qadar ini cukup untuk menyamai ibadat iaitu 83 tahun 4 bulan ini. Jadi sebab itu kita kena buru, kerana seandainya kita direzekikan bertemu dengan malam Al-Qadar ini, kita telah sama level dengan umat yang terdahulu yang terpaksa berhempas pulas selama 80 tahun untuk mendapat gelar abid, hamba yang beribadat kepada Allah SWT. Itu satu kelebihan. Yang kedua, kelebihan malam Al-Qadar ini ialah dikatakan pada malam Al-Qadar ini para malaikat bersama dengan Jibril, dikatakan seramai 70,000 orang malaikat atau 70 malaikat ini, seperti mana yang disebut oleh Syekh Abdul Samad Al-Falimbani dalam kitab Sirrus Salikin ila ibadat Rabbil Alamin. Buku ini Ustaz alhamdulillah sempat bertalaki dengan guru Ustaz Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam An-Nadawi Al-Maliki Al-Banjari. Kami berdaurah dengan kitab ini, jadi banyak yang Ustaz dapat pelajari di samping melalui pembacaan Ustaz melalui kitab Tafsir Al-Qurtubi, Jami' Al-Ahkam Al-Quran. Jadi kelebihan yang kedua ialah disebut para malaikat ni akan turun daripada langit dan akan turun untuk masuk ke rumah umat Islam, orang mukmin.
dengan membawa 4 panji, memacakkan panji tersebut. Pertama di kubur Nabi SAW, yang kedua di Masjidil Haram, yang ketiga di Baitul Maqdis, yang keempat di Bukit Tursina, memacakkan. Dan Jibril memberi arahan kepada para malaikat, tafarraqu, bertebaranlah kamu. Maka bertebaranlah para malaikat ini masuk ke rumah-rumah orang mukmin, masuk ke bilik-bilik orang mukmin, termasuk di kapal-kapal di tengah laut yang ada di dalamnya orang mukmin. Buat apa? Mereka bertahlil, mereka bertasbih, dan mereka mengaminkan doa yang ketika itu. Andai kata kita bangun menghidupkan malaikat al-qada itu, doa-doa kita diaminkan oleh para malaikat, ya. Kecuali, ya, yang ini kena berhati-hati, ya. Kecuali rumah-rumah yang ada beberapa perkara yang menghalang para malaikat untuk masuk ke rumah tersebut. Antaranya rumah yang ada anjing, rumah yang ada babi, rumah ahli zina, dan rumah yang ada gambar, ya, ataupun rupa bentuk gambar, ya, iaitu dikatakan sama ada patung binatang yang sempurna, ataupun rupa paras patung manusia yang separuh badan, ataupun gambar-gambar yang melampau, ya. Jadi peminat-peminat bola, peminat-peminat artis yang menampal gambar-gambar di bilik-bilik mereka, di rumah mereka yang melampau ini, maka ia boleh menghalang malaikat daripada memasuki rumah-rumah kita tersebut. Jadi awas, buang perkara-perkara ini, ya. Jadi malaikat yang masuk ke rumah kita ni akan mengaminkan, ya, mengaminkan doa-doa kita. Nanti Ustaz akan sebut apakah doa yang kita akan baca seandainya kita dipertemukan dengan malaikat al-qadar ini. Yang ketiga, dalam hadis yang sahih Nabi sebut, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi kelebihan yang ketiga, untung yang ketiga, hadis Nabi yang bermaksud barang siapa yang mendirikan, membangunkan Lailatul Qadar ini, malam Al-Qadar ini, maka dengan penuh-penuh beriman dan penuh rasa muhasabah pada Allah SWT, akan diampunkan dosanya yang terdahulu, ya. Jadi inilah sekurang-kurangnya 3 kelebihan, iaitu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Amalan tersebut, pahala amalan tersebut lebih baik daripada malam 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Malaikat akan turun beramai-ramai masuk ke rumah kita, bertahlil, bertasbih dan mengaminkan doa-doa kita. Dan yang ketiga, siapa yang benar-benar bertemu Lailatul Qadar ini, maka Allah akan ampunkan dosa-dosa yang kita yang terdahulu. Jadi dosa ini penting untuk kita minta ampun pada Allah SWT, kerana ia barangkali asbab untuk kita masuk dalam syurga Allah SWT, ya. Jadi itu kelebihan. Jadi bila nampak kelebihan ni, kita nak kelebihan besar ini, maka marilah kita sama-sama berazam untuk berusaha mencari malam tersebut. Jadi apakah tanda, ya? Apakah tanda seandainya kita direzekikan, ya? Barangkali malam 23 Ramadan, barangkali malam 21 yang lepas, ya. Jadi antara tandanya, Allah bagi tanda-tanda, ya. Kerana malaikat ini datang ke rumah kita dan memberi salam, ya, maka dia memberi beberapa tanda seperti yang disebut oleh para alim ulama. Tadi Ustaz sebut dalam kitab Sahih Salikin, dalam bab dalam juzuk yang pertama, bab yang kelima, dalam bab rahsia puasa ini, dalam bicara rahsia puasa ini, disebut oleh Syekh Al-Samad Al-Bani ini, tentang Lailatul Qadar ini, antara tandanya ialah kepada diri orang yang andai kata direzekikan pada malam tersebut bertemu Lailatul Qadar ini, pertama akan rasa berdebar, ya? Hati itu berdebar. Yang kedua, hati itu akan merasa sebab, ya? Sebab, ya? Lain macam ibadat pada malam ni. Yang ketiga, tanpa diduga, maka air mata akan mengalir. Rasa barangkali keinsafan, rasa bersyukur Allah ampunkan dosa lah. Tadi dengan khasiat-khasiat yang kita peroleh, yang kita sebutkan di awal tadi, ya. Adapun dari tanda alam ini, kalau kita lihat alam ini, kita lihat barangkali kita bangun malam Al-Qadar itu, kita di tengah malam bernajat pada 2 pagi, ataupun pada 1 pagi, 3 pagi, atau 4 pagi, 5 pagi. Yang penting hatta matla'il fajar ni, sehingga sebelum fajar ini. Antara tandanya ialah 3 ini pada waktu malam tersebut, ya. Dikatakan cuaca pada malam tersebut tidak terlalu panas. Yang kedua, tidak terlalu sejuk. Yang ketiga, tanda tersebut tiada salakkan anjing,
tiada bunyi suara anjing pada malam Al-Qadar. Adapun siangnya, tanda yang keempat, tanda pada siang, 3 pada tanda malam dan 1 pada siang itu dikatakan pada keesokan hari Al-Qadar itu matahari tidak terlalu terik. Inilah tanda-tanda Al-Qadar ya. Jadi kita telah nyatakan tadi apakah untung kelebihan malam Al-Qadar dan kita beri tanda-tandanya. Lalu yang ketiga, poin yang besar yang ketiga, kita nak tanya, seandainya kita direzekikan menjadi tetamu malam Al-Qadar, apa yang perlu kita lakukan ya? Jadi satu hari Aisyah bertanya kepada Nabi SAW, seperti yang disebut Ustaz baca dalam tafsir tadi Al-Qurtubi, kata Aisyah, waqala Aisyah, qultu ya Rasulullah, in wafaqtu Lailatul Qadri fama akul. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya aku ini direzekikan bertemu ya, malam aku bangun ini bertepatan dengan Al-Qadar, maka apa yang perlu aku bicarakan? Maka perlu apa yang perlu aku katakan? Maka baginda menjawab, qala, wahai Aisyah, quli, katakanlah, ucapkanlah, seandainya kamu dengan tanda-tanda tadi, kamu direzekikan dengan malam Al-Qadar tadi, ialah, maka katakanlah, Allahumma innaka afun tuhibul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun, innaka afun, kamulah Tuhan yang Maha Pengampun, tuhibul afwa, kamu cintakan keampunan, fa'fu anni, maka ampunkan dosaku ya Allah. Jadi perbanyakkan mohon keampunan daripada Allah Subhanahu taala, dan juga bolehlah dengan istighfar, dengan zikir-zikir mengingat Allah yang lain, dan bolehlah melakukan pelbagai ibadat. Tetapi yang Nabi anjurkan tadi ialah kita memperbanyakkan mohon ampun pada Allah SWT. Dan tentulah seandainya kita ada masa 1 jam, 1 jam setengah kita mendirikan sekian itu, maka teruskanlah minta, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah tadi kan, Tuhan yang Maha Pengampun, yang cintakan keampunan, ampunkan dosaku ya Allah. Maka teruskanlah, barangkali kita boleh juga minta ampunkan dosa untuk ibu ayah kita. Ya Allah, ampunkan dosa ibu ayahku ya Allah, ampunkan dosa ibu yang pernah aku tumpang dalam rahimnya, yang telah bersusah payah mengandung hingga berdarah, hingga mengalir air matanya, menahan sedih dan sakit. Ya Allah, ampunkan dosanya ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa ibu yang pernah memandikan, pernah membelai, pernah mendokong, ya, pernah menyusukan, pernah menyikat rambut, menyisir rambut, pernah membelai pipiku ya Allah, pernah mengesap air mata, pernah memujukku ya Allah ketika aku jatuh, ketika aku menangis, ya, yang pernah menyuapkan nasi ke mulutku ya Allah, yang begitu sabar mendidikku ya, ampunkan dosa ibuku ya Allah. Ampunkan juga dosa ayah kami ya Allah, yang nama aku ni ditumpang, dibinkan padanya atau dibintikan padanya. Ampunkan dosa ayahku ya Allah, ayah yang sanggup berjuang, yang jadi pelindung keluarga kami ya Allah, sudi mencari sesuap nasi, membela kami ya Allah, yang menghilangkan rasa resah, gelisah, takut malam kami sebab adanya seorang yang akan melindungi kami, dialah ayah kami ya Allah. Ampunkan dosanya, ampunkan dosa pasangan kita ya, ampunkan dosa anak-anak kita. Ni malam Al-Qadar, apa yang kita boleh buat ya? Di samping tadi yang utama ialah Nabi menyuruh Aisyah mengucapkan, menyebut Allahumma innaka afun karim, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Banyakkan peluang minta ampun pada Allah Subhanahu taala ya. Jadi bila malam Al-Qadar ini disebut melalui pengalaman rohaniah, pengalaman para pemburu, orang-orang yang soleh dalam memburu malam Al-Qadar ini ya, kita ini ingin meniru, ingin mengikuti, mencontohi orang-orang yang soleh ya. Mereka ini adalah pemburu pegar, mereka ini tidak pernah melepaskan peluang Al-Qadar ini. Setiap tahun mereka memburu ya. Orang-orang yang soleh ini, barangkali hayat mereka ni 20 tahun, 40 tahun mereka memburu. Jadi mereka menyusun tanda-tanda bilakah Al-Qadar ini. Jadi yang pertama Ustaz sebut malam Al-Qadar ini melalui pengalaman rohaniah para alim ulama, orang-orang yang soleh. Malam Al-Qadar ini ialah berlakunya kebarakan besarnya, berlaku, Nabi sebut Al-Qadar ini ialah 10 yang terakhir, kemudian yang ganjil, ada ulama kata yang 27, tetapi ada ulama ini yang mengira ya. Jadi Ustaz dapat ilmu ini daripada guru saya, Syekh Ustaz Ahmad Fahmi bin Zamzam, yang memberi tauliah kepada kami dalam bab puasa ini, dalam bab juzuk yang pertama, bab
kelima ini, bab rahsia puasa ini, di hujung talaki kami ini, beliau Syekh memberi tauliah tentang kiraan ulama tentang bilakah sebenarnya Al-Qadar ni. Jadi kiraan ulama ini bergantung pada bila bermulanya kita berpuasa, pada hari apa berpuasa. Walau macam mana pun, Al-Qadar ini dikatakan, Al-Qadar ini pertamanya dia adalah malam ganjil, yang kedua dia sama ada malam Jumaat ataupun malam Isnin, ya. Cumanya berbeza pada hari bilanya kita berpuasa. Jadi seandainya kita berpuasa pada hari Sabtu, maka dikatakan Lailatul Qadar itu insya-Allah, ya, pada malam 21 hari bulan, iaitu malam Jumaat, ya. Tidak malam Jumaat, malam Isnin, ya. Kalau kita awal puasa hari Ahad, iaitu pada malam 27 hari bulan Ramadan, malam Jumaat. Seandainya hari Isnin, pada 29 Ramadan, malam Isnin. Selasa 25 hari, anda kata kita mula puasa 25 hari bulan, hari Selasa, maka Lailatul Qadar insya-Allah 25 hari bulan pada malam Jumaat. Sekiranya kita berpuasa bermula pada hari Rabu, maka Lailatul Qadarnya insya-Allah 27 hari bulan, iaitu pada malam Isnin. Seandainya kita bermula 1 Ramadan pada hari Khamis, maka dijangka insya-Allah malam Al-Qadar pada 23 hari bulan malam Jumaat. Dan seandainya hari Jumaat kita mula berpuasa seperti yang kita berpuasa pada tahun ini, tahun 2020 ini, kita bermula berpuasa 1 Ramadan pada hari Jumaat, maka insya-Allah ikut tadi pengaruh rohaniah, Lailatul Qadar kita jatuh pada malam Jumaat 29 Ramadan. Ingat, hari Jumaat mula puasa, tarikh jangkaan insya-Allah Al-Qadar ini, malam Al-Qadar ialah 29 Ramadan, malam Jumaat, ya. Walau macam mana pun kita tidak menidakkan bahawa seandainya kita ada ilmu, kita bolehlah lebih fokus pada malam ikut kiraan ulama ini, tetapi bukanlah bermakna kita mengabaikan malam-malam yang lain. Kita terus menghidupkan, jangan berhenti untuk kita cuba juga untuk sembahyang setiap malam. Kita sambung dengan qiyam-qiyam kita, dengan tahajud kita, dan jangan lupa kita tutup dengan witir kita. Mudah-mudahan kita terus mengeluh Al-Qadar ini, dan dengan tadi lebih fokus seperti orang belajar, belajar suatu sukatan yang penuh pembelajaran, tetapi tentulah kita ada beberapa tajuk yang kita lebih fokus, yang lebih kita target. Jadi sama, kita memburu 10 terakhir ini, tapi yang lebih kita target ialah pada 29 hari bulan malam Jumaat insya-Allah. Tapi kita tidak meninggalkan silibus yang lain, kita tetap dengan meneruskan tiap-tiap malam 10 terakhir Ramadan ini, ya. Jadi insya-Allah, ya. Jadi mudah-mudahan Allah merezekikan kepada kita semua dapat bertemu malam Al-Qadar, dan yang lebih utama kita meraih fadilat-fadilat 3 yang tadi kita sebutkan, dan kita dapat mendapat gelar abid di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat meraih kemenangan Ramadan kali ini, ya. Seandainya ada kebaikan dan yang betul dalam apa yang saya sampaikan, semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, dan seandainya ada kesilapan dan juga kesalahan, maka ia adalah semata-mata atas kelemahan dan kejahilan diri Ustaz sendiri. Mohon ampun banyak-banyak. Semoga bermanfaat video ini. Tolong sampaikan kepada yang lain, tolong beritahu pada yang lain. Semoga kita semua dapat mengambil manfaat daripada apa yang kita kongsikan ini. Terima kasih. Mohon maaf sekali lagi daripada saya, Ustaz Syahrul Azmi bin Siddiq. Semoga kita bertemu lagi dalam video-video saya yang lain. Jangan lupa untuk mengunjungi channel Syahrul Azmi Siddiq saya. Semoga kita dapat manfaat yang lain bersama insya-Allah, ya. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.